Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Saifuddin dan juga rakan-rakan kelas sejarah 1. Kami dari kumpulan 4 terdiri daripada Muhammad Nur Iqmal, Nur Hidayu, Ainur Hidayah dan Nur Hamizah Wajiha akan membentangkan tentang model pembelajaran personal. Saya Nur Hamizah Wajiha akan membentangkan tentang pengenalan konsep dan kepentingan model pembelajaran personal. Model personal ni secara dasarnya berkonsepkan teori humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers pada era 50-an. Rogers ni pada tahun 1991 beliau berpendapat bahawa model personal ni merujuk kepada pembelajaran yang berorientasikan murid, yang mana murid ni berhak menentukan cara pembelajaran dan persekitaran yang mereka nak lah. Model ni menitikberatkan soal persepsi setiap individu yang melihat satu perkara tu secara berlainan berdasarkan pengalaman, persekitaran dan hubungan sesama mereka. Antara ciri-ciri pembelajaran model personal ni, pertama, pembelajaran ni bukan suatu pengajaran tapi pemudahcaraan. Ini makna guru hanya bertindak sebagai pemudah cara, sediakan bahan rangsangan misalnya, dan selebihnya murid yang teroka ilmu itu sendiri ikut tahap kefahaman mereka. Yang kedua, relevan tu penting dalam proses pembelajaran. Maksud kat sini, proses pembelajaran tu mestilah yang mampu difahami, yang mampu dikaitkan ataupun relevan lah dengan tahap pengetahuan murid tersebut. Misalnya topik tahun 3 tak sesuai lah kan, kita nak bagi pada murid tahun 1. Yang ketiga, guru dan murid sendiri perlu fikirkan secara terbuka, berfikiran terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Keempat, persekitaran tempat pelajaran tu mestilah selesa dan merangsang minda murid. Misalnya persekitaran kelas dan bahan-bahan mengajar tu mestilah yang boleh merangsang minat murid untuk belajar. Kelima, guru perlulah meraihkan kepelbagaian pendapat. Oleh sebab murid ni datang dari pelbagai latar belakang, jadi guru ni perlu terimalah kepelbagaian reaksi ataupun pandangan murid tentang suatu isu. Misalnya guru bertanyakan contoh makanan yang berkhasiat, kan. Tapi bagi murid yang berasal dari keluarga susah, mungkin mereka ni tak terbiasalah dengan konsep makanan berkhasiat tu, kerana mereka ni mestilah makan apa sahaja yang ibu bapa mereka sediakan. Tapi bagi murid yang dari latar belakang yang senang, yang titik beratkan soal kesihatan, mereka ni mesti dah biasa dengan konsep tu dan boleh bagi jawapan yang lebih confident, lebih yakin berdasarkan pengalaman mereka. Jadi secara rumus ni lah, dari aspek guru dalam pembelajaran personal ni, seorang guru tu harus mendengar dan mampu nak faham lah dari perspektif murid. Guru ni tak boleh rigid lah dengan satu perspektif memandangkan murid dari latar belakang yang berbeza-beza. Seterusnya, guru ni sebagai pendorong dan rujukan motivasi. Sebabkan pembelajaran ni berpusatkan murid dan bukannya guru, jadi peranan guru hanya terhad kepada mendorong dan sebagai rujukan motivasi dalam merangsanglah pembelajaran murid. Jadi yang terakhir sekali, seperti yang dijelaskan tadi, kepelbagaian latar belakang murid ni guru perlulah hargai dan raikan kepelbagaian tersebut dari sudut yang positif dan membina. Seterusnya kita akan lihat tentang kepentingan atau mungkin lebih kepada kelebihan pembelajaran personal ni. Pertama, menurut Milligan 2006 dan disokong Atwell 2007, melalui model personal ni, murid ni lebih bebas nak memilih persekitaran pembelajaran yang mereka inginkan. Sebabkan teori ni kan beri hak sepenuhnya kepada murid untuk memilih kaedah ataupun suasana pembelajaran yang bagaimana mereka nak belajar. Yang kedua, pentingnya pembelajaran personal ni, kalau menurut Atwell, pelajar ni akan jadi lebih bertanggungjawab dan berdikari dalam menentukan corak pembelajaran mereka. Hal ni apabila proses pembelajaran tu ditentukan oleh murid sendiri. Jadi secara tak langsung murid akan lebih bergantung pada diri sendiri berbanding bergantung pada guru. Yang ketiga, Miliband 2006 berpendapat piawaian berfokuskan PDP yang berasaskan minat dan kecenderungan murid ni dapat ditingkatkan. Dalam erti kata lain, piawaian ni merujuk pada quality standard lah. Jadi disebabkan kepelbagaian latar belakang murid ni tadi,
kreativiti, inovasi, semua ni akan dapat dirangsang secara maksimal tanpa sekatan dari guru. Jadi kita teruskan slide seterusnya dengan rakan saya. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada jenis-jenis model pembelajaran personal. Okey, kita terdapat beberapa jenis model pembelajaran personal, antaranya ialah model pengajaran fasilitatif. Model ini juga dikenali sebagai model tidak direktif, iaitu non-direktif. Non-direktif yang dimaksudkan ialah tanpa bantuan guru. Model pengajaran fasilitatif sangat terkenal yang dipelopori oleh tokoh terkenal iaitu Carl Rogers dan tokoh kaunseling yang lain. Okey, model ini membentuk satu komuniti pelajar yang mempunyai disiplin diri serta mempunyai kesedaran peribadi yang tinggi. Okey, seterusnya, guru dianggap sebagai seorang fasilitator dan membantu muridnya menjelajah idea-idea selain menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan murid. Jelas di sini, guru ni dia hanya sebagai fasilitator. Dia sebagai seorang yang akan membantu murid, yang akan mengarah murid untuk membuat kerja-kerja yang diberikan dan membantu murid mengembangkan idea-idea. Mungkin seseorang pelajar itu dia mempunyai idea tapi dia tak dapat untuk mengembangkan dengan lebih mendalam, dengan lebih meluas oleh itu. So, guru ni sebagai seorang fasilitator harus membantu untuk murid ni berkembangkan lagi dia punya diri dia, iaitu antaranya idea dia ke, kemahiran dia ke. Okey. Seterusnya, konsep model pengajaran fasilitatif juga terdapat beberapa, iaitu saya letakkan di sini 8. Okey, manusia akan berkembang dengan perhubungan yang positif. Fokuskan hubungan manusia berbanding pengajaran konsep mata pelajaran. Seterusnya, yang ketiga, menggunakan terapi sebagai cara pengajaran. Keempat, guru dianggap sebagai kaunselor. 5, guru membimbing murid memainkan peranan dalam pembelajaran. Guru bantu murid mengarah diri sendiri demi mencapai matlamat. Guru memberi maklum balas tentang kemajuan murid. Yang terakhir, guru membantu dalam menyelesaikan masalah. So, guru ni fokusnya hanyalah menjadi fasilitator ataupun boleh dianggap sebagai kaunselor yang akan membimbing murid tersebut. Dia akan mendengar pendapat, cerita murid tersebut, melihat apa kemahirannya. Itu lebih kepada fasilitator guru tu lah. Okay, seterusnya yang kedua, ialah peningkatan kesedaran diri. Pertama ialah bertujuan untuk meningkatkan keupayaan, penerokaan diri dan kesedaran diri. Titik pada kesedaran pembangunan interpersonal dan pemahaman dan kesedaran badan dan diri. Peningkatan kesedaran diri ini dia bertumpu kepada mengembangkan kesedaran dan penuaian potensi masing-masing. Seperti contoh, pada peringkat awal persekolahan, kanak-kanak ni mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap keupayaan mereka dalam menguasai kemahiran yang diperkenalkan oleh guru. Oleh itu, kanak-kanak perlu diberi peluang untuk meneroka kebolehan dan menggunakan bakat yang unik yang ada dalam setiap diri kanak-kanak. Oleh itu, guru perlu peka dengan kebolehan dan kemahiran setiap kanak-kanak. Contohnya, mungkin seorang kanak-kanak tu dia seorang yang pasif, dia tak banyak cakap dalam kelas, dia seorang yang malu ke. Interaksi yang baik antara guru dengan murid dapat membantu guru untuk mengenal pasti kebolehan murid tersebut. Contoh seorang murid di dalam kelas ni, dia seorang yang pemalu orangnya, tetapi dia mempunyai kebolehan melukis. So, kalau guru dengan murid tu tak berinteraksi dengan baik, so mungkin guru tu dia tak dapat mengenal pasti kebolehan murid tersebut. Mungkin murid tersebut pandai menyanyi, pandai berpantun, pandai berpidato. So, kita sebagai guru harus sentiasa berinteraksi dengan murid tersebut supaya dapat meningkatkan kesedaran diri dalam murid tu. Seterusnya, guru perlu merancang aktiviti yang berpusatkan muridnya. Guru perlu memberi peluang kepada muridnya untuk menunjukkan
kebolehan di dalam bilik darjah dan membimbing murid yang ketinggalan. Itulah menunjukkan kebolehan dalam bilik darjah masing-masing yang saya terangkan tadi. Ini akan menolong kanak-kanak membina konsep kendiri yang baik. Aktiviti luar bilik darjah juga dapat membantu untuk menanamkan sifat positif dalam diri murid. Seterusnya, jenis-jenis model pembelajaran personal ialah sinetik. Okey, sinetik itu memberi perhatian kepada pengembangan dan aplikasi kreativiti. Mengaplikasikan kreativiti lah. Okey, sinetik ni direka bentuk untuk mengajar kemahiran menyelesaikan masalah, aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain. Okey, sebagai contoh dalam konteks bilik darjah, murid akan mengikuti satu siri bengkel sehingga mereka berupaya untuk mengaplikasikan prosedur-prosedur tertentu secara individu dan kumpulan kooperatif. Okey, diorang akan pergi ke bengkel, ke motivasi. Daripada situ, diorang akan mengaplikasikan prosedur-prosedur yang diorang dapat daripada bengkel atau ke motivasi tersebut secara individu dan kumpulan kooperatif. So, oleh itu murid akan menjadi lebih kreatif dan bebas daripada kongkongan dalam berfikir. So, diorang tak ada dalam fikiran diorang tak terlalu tertutup dan bebas mengeluarkan pendapat dan buah fikiran mereka. Dengan itu, mereka akan memperoleh satu kerangka pemikiran dan perspektif baru. Penglibatan aktif juga dapat dipupuk, maka hubungan sosial dan kemesraan akan terjalin juga dengan model pembelajaran personal sinetik. Seterusnya saya akan membentangkan tentang implikasi-implikasi model pembelajaran personal. Okey, implikasi yang pertama, guru perlu menerima segala idea dan fahaman pelajar. Okey, umum mengetahui bahawa guru dalam yang dinyatakan di dalam model pembelajaran personal ni, dia adalah sebagai seorang facilitator, di mana gurulah yang akan mengawal segala aktiviti di dalam kelas. Okay, jadi guru ini akan menerapkan aktiviti yang memerlukan kemahiran berfikir sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran, di mana pembelajaran konsep ini memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan idea-idea mereka dan juga pemikiran terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. Jadi di akhir sesi pembelajaran, guru ni akan belajar untuk menerima idea dan fahaman murid. Okay, yang kedua adalah guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang boleh membangkitkan semangat murid untuk belajar. Okay, jadi model ni dia diwujudkan untuk membolehkan setiap individu itu mampu untuk membentuk kesedaran diri dan identiti sejak dari awal lagi. Mereka sudah diberi pendedahan berkenaan dengan pembelajaran secara individu ni dari kecil lagi. Jadi menjelaskan teknik pembelajaran yang membolehkan murid ni berdikari dan bersedia untuk mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan. Jadi situasi ini membolehkan murid itu mengenali diri mereka sendiri dan kebolehan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kualiti kepribadian ke arah yang lebih tinggi. Yang keempat adalah guru membantu murid-murid berpuas hati dengan diri mereka, berupaya untuk memaksimumkan potensi dan mempunyai kawalan ke atas hidup masing-masing.
Guru ini dia perlu membantu murid memahami bagaimana untuk menghadapi sesuatu tugasan dan bagaimana caranya untuk menuju ke arah pembelajaran kediri. Di sini kita dapat lihat guru ni dia akan membantu murid untuk menyiapkan latihan, dia menjelaskan arahan-arahan yang perlu dilakukan dan akhirnya dia akan memberikan peluang kepada murid-murid untuk menyelesaikan tugasan tersebut secara individu. Jadi guru ni akan menyediakan bahan aktiviti dan mereka akan menggalakkan murid untuk mencari bahan-bahan utama dalam sesuatu pembelajaran. Modul personal ni dia menekankan konsep individu, di mana individu ni merupakan insan yang unik dan membentuk personaliti yang kukuh, berkeyakinan dan kompeten. Dan implikasi yang terakhir adalah guru menyediakan suatu iklim sosial yang mengizinkan murid untuk meluahkan perasaan dan bebas untuk mengekspresikan perasaan mereka. Jadi peranan kita sebagai guru ni, kita perlu bijak untuk menyeimbangkan aspek intelek dan juga emosi murid. Sebagai contohnya, guru ini memberi peruntukan selama 5 minit sebelum bermulanya sesi pengajaran dan pembelajaran untuk mengetahui tahap kesediaan murid. Jadi teknik ini dilakukan untuk memberi peluang kepada murid meluahkan segala masalah yang mereka hadapi, dan guru ni akan membantu murid-murid ni menyelesaikan masalah yang mungkin mengganggu perasaan dan juga emosi mereka. Jadi apabila segala masalah ni dapat diselesaikan, murid-murid ni akan menjadi lebih selesa, lebih rapat dan lebih berminat untuk meneruskan sesi pembelajaran bersama guru-guru. Right? Sekarang kita akan lihat isu-isu model pembelajaran personal. Isu yang pertama ialah memerlukan kesedaran peribadi murid. Model pembelajaran personal memerlukan pelajar untuk memiliki wawasan, personaliti dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Namun demikian, tidak semua pelajar memiliki kesedaran intrinsik dan mampu mengekalkan motivasi sepanjang tempoh pembelajaran. Oleh itu, kegagalan mengekalkan motivasi dan mewujudkan kesedaran diri akan menyebabkan keberkesanan PDP sukar dicapai. Isu yang kedua ialah kurikulum pelajaran yang tidak jelas. Model pembelajaran personal menggunakan sistem pengajaran yang tidak berpandu. Murid-murid tidak diberikan kandungan dan aktiviti pelajaran, sebaliknya ia dibentuk melalui pakatan dengan pelajar. Kesan daripada ini boleh menyebabkan proses PDP tanpa hala tuju yang jelas, yang bergantung kepada perasaan serta pelajar tidak memiliki standard pengetahuan dan kefahaman yang sama. Isu yang seterusnya ialah berlakunya perubahan peranan guru. Model pembelajaran personal menjadikan guru sebagai kaunselor yang berperanan untuk membolehkan pelajar mengekspresikan perasaan mereka dengan bebas. Kesan daripada ini wujudnya cabaran bagi mencari guru yang sesuai bagi memastikan PDP berjaya. Isu yang keempat ialah tidak menggalakkan persaingan antara pelajar. Fokus bagi model pembelajaran personal yang berkonsepkan pembangunan dan kemajuan diri menghalang persaingan, kerana tumpuan diberikan bagi membantu dan belajar mengikut kemampuan diri bagi setiap individu. Kesan daripada ini menyebabkan murid-murid berhadapan masalah di persekitaran yang kompetitif seperti alam pekerjaan. Isu yang terakhir ialah pendekatan yang kurang berkesan dalam sesetengah disiplin ilmu. Pendekatan model pembelajaran personal memfokuskan kepada aspek pemikiran kualitatif seperti kreativiti dan ekspresi murid. Oleh itu, ini boleh menyebabkan risiko kepada kelemahan dalam kemahiran asas lain seperti matematik yang boleh berlaku jika guru gagal memberikan motivasi kepada murid untuk menguasai sesuatu disiplin ilmu.